semua perkara yang Allah Subhanahu wa taala sebut ketika bersumpah dalam Al-Quran, maka perkara itu perkara yang besar. Perkara itu bukan perkara yang kecil. Perkara itu perkara yang besar, masya-Allah. Jadi Allah bersumpah dengan waktu fajar. Ibnu Abbas mengatakan fajar yang dimaksudkan itu adalah fajar setiap hari. Setiap hari. Ibnu Abbas dan Ikrimah berpendapat itu fajar setiap hari. Jadi kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar? Sebab waktu itulah sebenarnya yang berharga, sama ada daripada segi kerohaniannya ataupun daripada sudut kesihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nawaitu ta'allum ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hasan la tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a lil huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha wajhihi maradati wa qurbihi wa thabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK Masjid dan para jemaah Masjid Al-Falah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang barakah ini dapat kita berkumpul sekali lagi di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling mulia, tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita niat i'tikaf, kita berada dalam rumah Allah, dan kita berdoa agar Allah membukakan kepada kita pintu-pintu rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Malam ni kita tadabbur surah yang seterusnya dalam juzuk amma, iaitu suratul Fajar. Suratul Fajar, Al-Fajr. Jadi surah ni biasa kita dengar ataupun biasa kita baca. Maka malam ni kita nak merenung isi kandungannya. Mudah-mudahan bila kita baca tu kita dapat, orang kata apa, tadabbur isi kandungan dia, insya-Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, suratul Fajar ini adalah surah Makkiyah. Kita dah cerita sebelum ini, surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW ke kota Madinah. Surah yang diturunkan selepas hijrah dinamakan surah Madaniyah. Surah yang diturunkan sebelum hijrah dinamakan surah Makkiyah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama, wal fajr. Wal fajr, demi waktu fajar. Demi waktu fajar. Jadi fajar ini waktu subuh yang gelap tu lah. Kita orang Melayu kata waktu subuh. Kalau orang Arab, subuh tu di sabah. Sabah ni dia pagi. Kan, dia pagi, waktu pukul 8 pagi, waktu kita makan sarapan pagi, itu waktu sabah kalau orang Arab. Sebab tu dia panggil selamat pagi, dia panggil sabahul khair. Tapi kalau waktu subuh yang gelap lagi tu, maka kalau orang Arab dia panggil waktul fajar, waktu fajar. Jadi sebab tu kalau dekat Arab dia tulis salatul fajar, dia panggil salatul fajar kan. Usolli fardul fajri, kan? Kenapa? Boleh juga kita panggil subuh, kan, tak ada masalah, tapi biasanya orang Arab dia panggil fajar, itu waktu tu. Sebab apa? Sebab waktu tu fajar lah. Fajar ni dia cahaya pertama yang matahari tu keluar tu, yang dia mula-mula sekali fajar kadhib. Fajar kadhib ni cahaya dia, maka dia macam dia datang cahaya tu dan dia hilang. Cahaya tu dia memanjang dan dia hilang. Dia gelap balik. Kemudian tak lama kemudian datang fajar Shadiq. Fajar Shadiq tu dia macam dia melebar, dan dia semakin cerah dan akhirnya keluarlah matahari. Begitu masuk waktu fajar tu, terbit fajar tu, maka itu menunjukkan masuknya waktu solat subuh, kan? Jadi itu fajar. Kalau sebelum tu dipanggil waktu sahur, ataupun waktu sahar. Kalau orang Arab panggil waktu sahar, bila dah terbit fajar tu dia panggil waktu fajar. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar, wal fajri, demi waktu fajar. Jadi
seperti yang kita ceritakan sebelum ini, semua perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut ketika bersumpah dalam Al-Quran, maka perkara itu perkara yang besar. Perkara itu bukan perkara yang kecil. Perkara itu perkara yang besar, masya-Allah. Jadi Allah bersumpah dengan waktu fajar. Ibnu Abbas mengatakan fajar yang dimaksudkan itu adalah fajar setiap hari. Setiap hari. Ibnu Abbas dan Ikrimah berpendapat itu fajar setiap hari. Jadi kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar? Sebab waktu itulah sebenarnya yang berharga, sama ada daripada segi kerohaniannya ataupun daripada sudut kesihatannya. Daripada sudut kerohanian, memang kalau kita bangun awal pagi, waktu sebelum subuh lagi kita bangun, itu waktu mustajab doa. Masya Allah, waktu mustajab doa. Jadi sebelum waktu subuh tu, dan bila waktu subuh itu, memang waktu tu waktu yang orang kata apa, kerohaniannya itu masya Allah. Yang kata Nabi, barang siapa yang datang, kalaulah orang tahu nilai solat subuh tu macam mana, nescaya orang akan datang secara merangkak, kata Nabi. Jadi itu daripada segi kerohanian. Daripada sudut kesihatan, memang doktor-doktor beritahu yang kalau kita bangun awal, pada waktu subuh tu lagi kita dah bangun, maka itulah udara yang paling fresh, yang waktu segar. Sebab tu kalau kita datang ke masjid, kalau tempat saya tu kat Ampang lah, pergi subuh nak pergi masjid tu, kiri kanan tu dah ramai dah orang jogging. Kita nak pergi sembahyang subuh, dia dah ramai dah jogging, dia bawa anjing lah, dia bawa anjing jalan-jalan. Jadi dah ramai dah yang keluar tu, walaupun dia bukan Islam, tapi dia tahu dia bangun awal. Sebab memang kalau bangun awal itu daripada sudut kesihatannya, memang sihat tubuh badan. Orang-orang barat pun bangun awal, dengan dia bangun awal, dia keluar, dia kata waktu itulah waktu yang fresh sebenarnya, Masya Allah. Jadi Nabi SAW dah ajar 1400 tahun lepas lagi dah, Nabi dan para sahabat ni keluar daripada rumah kan, orang Islam ni yang keluar daripada rumah, sedut udara yang segar kan, jalan menuju ke masjid, Masya Allah. Jadi itu dia, memang sihat. Jadi Ibnu Abbas dan Ikrimah berpendapat fajar yang dimaksudkan situ adalah fajar setiap hari. Atiyah, ini semua ulama tafsir lah, Al-Atiyah berpendapat bahawa fajar ini maksud dia solatul fajri. Solatul fajar, maksud dia Allah bersumpah demi solat fajar, demi solat subuh. Jadi sebab apa? Sebab solat subuh itu yang paling besar pahalanya. Walaupun kita sembahyang subuh tu hanya 2 rakaat, Zuhur dengan Asar dengan Isyak 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, subuh paling pendek 2 rakaat aja. Tapi 2 rakaat itulah yang paling besar fadilatnya. Jadi Allah bersumpah, sebagai ulama tafsir berpendapat demi fajar itu maksudnya demi solat fajar, demi solat subuh. Itu yang kata Nabi SAW, kalau orang tahu nilai pahala datang ke masjid ini solat Isyak dan subuh secara berjamaah, kata Nabi, nescaya orang sanggup datang walaupun merangkak. Tak larat nak berjalan, sanggup merangkak daripada rumah datang ke pintu masjid. Sebab apa? Sebab nampak pahala. Kalau orang nampak pahala semayang subuh dengan Isyak ni Isyak ni tak cukup jemaah ni, macam semayang Jumaat ni. Saya kita akan lihat semayang Isyak ni macam semayang Jumaat, dan semayang subuh pun sama penuh macam semayang Jumaat, tak cukup masjid. Sampai melimpah-limpah sampai keluar, tak cukup semayang Jumaat, semayang subuh. Sebab apa? Sebab nampak pahalanya. Tapi sekarang tak nampak pahala, sebab tu kosong. Sebab tu kosong. Kalau Jumaat penuh, kalau waktu lain kosong. Jadi sebab apa? Sebab tak nampak pahalanya. Pahala tu ada, bukan tak ada. Ada besar fadilat datang ke masjid ini, datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala ni, besar fadilatnya. Setiap langkah kita tu akan mendapat pahala. Apatah lagi kalau datang untuk solat subuh dan solat Isyak, ada kelebihan lagi yang khusus. Kata Nabi SAW, beri khabar gembira kepada orang yang berjalan menuju ke masjid dalam gelap, bahawa di akhirat besok dia akan dapat cahaya yang sempurna. Masya Allah, itu dia. Jadi kelebihan datang ke masjid. Maka kata Qatadah mengatakan fajar yang dimaksudkan dekat sini adalah fajar hari pertama dalam bulan Muharram. Sebab apa? Sebab awal Muharram itu permulaan tahun. Masya Allah. Jadi buka lembaran yang baru. Okey, itu ada juga yang pendapat fajar itu maksudnya fajar dalam bulan Zulhijjah.
Walhasilnya ada banyak pendapat. Sebab itu Al-Quran ini dia sangat luas. Subhanallah, sangat luas dengan Al-Quran ini. Ayat yang kedua, walayalin ashir, demi malam yang 10. Demi malam yang 10. Tadi wal fajri, kemudian demi malam yang 10. Sebab itu ada ulama yang berpendapat fajar itu maksudnya fajar hari Arafah. Ada juga pendapat ulama mengatakan fajar yang dimaksudkan oleh Allah itu adalah fajar hari Arafah. Sebab apa? Sebab hari Arafah 9 kan? 9 Zulhijjah adalah hari yang terbaik dalam setahun. Dalam setahun, hari yang paling mulia adalah hari Arafah. Malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, malam yang paling mulia dalam setahun. Tapi siang yang paling mulia dalam setahun adalah siang hari Arafah. Maka ada pendapat mengatakan fajar yang dimaksudkan itu adalah fajar hari Arafah. Dalilnya apa? Ayat kedua Allah mengatakan walayalin ashir, demi malam yang 10. Apa malam yang 10 itu? Ibnu Abbas mengatakan 10 malam yang pertama dalam bulan Zulhijjah, Ayyamul Ashar. Kalau bahasa Arab dia panggil Ayyamul Ashar, hari yang 10. Hari yang pertama, 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Hari pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebab apa? Sebab 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah itu fadilatnya sangat besar. Semua amalan yang kita lakukan pada 10 hari yang pertama itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berlipat-lipat ganda pahala amalan kita. Sama macam bulan Ramadan. Sebab tu ada yang mengatakan 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah tu seolah-olah mini Ramadan. Sebab Allah mini Ramadan. Sebab amalan dilipat kali ganda. Dan Nabi SAW bila masuk 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah ni Nabi beramal, Nabi beribadah, dan Nabi suruh para sahabat pun beribadah. Dan Nabi kata pahala amalan yang dilakukan pada 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah ni sangat disukai oleh Allah lebih daripada hari yang lain. Maka sebab itu ulama berpendapat 10 malam ini adalah 10 malam yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Dipanggil Ayyamul Ashar. Ayyamul Ashar. Ada ulama dia puasa daripada awal 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah sampailah 9 Zulhijjah dia puasa. 9 Zulhijjah hari Arafah itu memang besarlah fadilatnya puasa. Ada ulama dia berpuasa 9 hari straight puasa. Kalau larat lah, kalau tak larat paling kurang 9 Zulhijjah. Tapi 10 jangan puasa lah. Kalau 10 Zulhijjah tu hari raya kan, 10 Zulhijjah hari raya haram puasa. Tapi tetap dianjurkan untuk banyak bertakbir dengan sembelihan korban. Maka besar fadilatnya 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Ada ulama Abu Dhabiyan meriwayatkan Ibnu Abbas mengatakan bahawanya 10 ini walayalin ashir, demi malam yang 10 ini yang dimaksudkan ini adalah 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan. 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan, kita pun tahulah macam mana fadilatnya, yang mana Nabi SAW lipat kali gandakan ibadah Nabi dalam 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan. Jadi tak lama dah pun kita sekarang masuk Rabiul Tsani kan, Rabiul Awal, Rabiul Akhir kan, Rabiul Akhir, kemudian Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab. Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab kita dah baca dah doa Allah mubarik lana fi Rajab wa Syaban balighna Ramadan. Masya-Allah. Sekejap je waktu berlalu kita rasa waktu ni sekejap memang berlalu dengan pantas, subhanallah. Okey. Jadi ada ulama berpendapat 10 itu adalah 10 yang pertama dan 10 yang terakhir dalam bulan dalam bulan Ramadan ya. Okey. Ayat yang ketiga, wasyafa'i wal watr, demi yang genap, asy-syafa', demi yang genap, wal watri, dan demi yang ganjil. Demi yang genap dan demi yang ganjil. Masya Allah. Tengok bahasa Al-Quran tu. Sebab tu sastra Al-Quran tu dia tinggi, mengatasi semua syair-syair Arab tu ya. Demi yang genap dan demi yang ganjil. Apa yang genap, apa yang ganjil tu? Banyak pendapat para ulama. Ada ulama, ramai pendapat ulama yang mengatakan yang genap itu adalah makhluk, yang ganjil wal watri, yang ganjil itu adalah Allah. Kenapa? Kerana
Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini berpasang-pasangan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Semua ada pasangan. Yang makhluk ni semua ada pasangan dia. Yang tak ada pasangan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Tunggal. Sebab itu ramai ulama berpendapat wasyaf'i wal watri, yang demi yang genap. Genap itu maksud dia makhluk, demi seluruh makhluk. Wal watri, demi yang ganjil. Ganjil itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan Esa kan, tunggal. Waktu Nabi SAW kalau sebut la ilaha illallah, Nabi tunjuk satu, isyarat tauhid. Kalau Nabi tengah khutbah ke, Nabi kata asyhadu an la ilaha illallah, Nabi tunjuk satu. Kalau ketika khutbah, ketika ceramah ke, ketika apa ke, asal ketika Nabi sebut asyhadu an la ilaha illallah, Nabi tunjuk satu. Sampai dalam solat pun kalau Nabi sebut asyhadu an la ilaha illallah, Nabi tunjuk satu. Sebab tu waktu kita tahiyat akhir tu kan, kita angkat jari satu kan, tunjuk satu. Masuk kita tahiyat akhir kan, asyhadu an la ilaha illallah, dan disunatkan kita tengok. Sebab apa? Bila kita tengok itu isyarat tauhid, itu mengingatkan kepada kita bahawa Allah itu tunggal, Allah itu esa kan, la ilaha illallah. Jadi kita buat syarat satu dan kita tengok tangan kita ketika kita tahiyat akhir tu, mengingatkan hati kita kan. Jadi Allah Ta'ala itu yang tunggal, tidak ada pasangannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada apa pun yang sebanding, setaraf, setahap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamam. Ada ulama berpendapat makhluk ini semuanya berpasang-pasangan. Kufur lawannya iman, petunjuk lawannya sesat, kebahagiaan lawannya syaqawah. Syaqawah ni orang kata apa? Kecelakaan lah. Lail malam, pasangan dia siang. Langit, pasangannya bumi. Darat, pasangannya laut. Matahari, pasangannya bulan. Jin, manusia. Kan? Dan setiap tu pula ada pasangan-pasangan dengan ada jantinanya lelaki, wanita, lelaki perempuan kan, sampai kajian mengatakan pokok pun ada lelaki perempuan. Subhanallah, pokok pun ada lelaki perempuan. Sebab tu jantan betina lah kan, sebab tu dia boleh kan, mengeluarkan buah kan. Ada yang berpendapat la ilaha illallah, ada berpendapat wasyaf'i wal watri, demi yang genap dan demi yang ganjil, ini maksud dia solat. Sebab apa? Sebab ada solat yang genap, ada solat yang ganjil. Solat yang genap, solat yang genap, sembahyang zuhur kan, 4 rakaat kan, 4 rakaat bilangan yang genap kan, 4 rakaat zuhur, asar, isyak bilangan yang genap. Solat yang ganjil, subuh pun genap juga kan, bilang ganjil, solat maghrib kan, solat maghrib. Masya-Allah. Jadi solat fardu pun ada yang genap, ada yang ganjil, betul lah. Solat fardu pun ada yang genap, ada yang ganjil. Yang ganjil tu maghrib kan, 3. Sembahyang sunat pun ada yang genap, ada yang ganjil. Sebab tu Nabi SAW suruh kita sudahi malam kita, ibadah kita dengan solat witir. Kita ni sembahyang witir dalam bulan Ramadan aja. Tak Ramadan kita tak sembahyang witir. Padahal Nabi SAW sembahyang witir setiap malam. Ramadan ke tak Ramadan ke, Nabi sembahyang witir. Jadi witir paling sikit 3 rakaat. Boleh buat 1 rakaat tapi makruh. Kalau buat tiap hari buat 1 rakaat je jadi makruh. Jadi paling sikit buat 3 rakaat. Kalau paling banyak boleh buat sampai 11. Ya. Jadi witir ni ada 2 cara. Nak witir sebelum tidur ataupun witir sebelum subuh. Waktu dia bangun tahajud nanti kan, dah habis sembahyang tahajud, last sekali dia tutup dengan solat witir. Kan? Jadi kalau dia nak buat witir tu sebelum tidur, maksudnya lepas isyak dia dah buat sembahyang sunat ba'diyah, dia nak sembahyang sunat apa ke, last sekali baru dia buat solat sunat witir. Solat sunat witir dia buat 3 rakaat contohlah kan, dia buat 2 kemudian 1 jadi 3. Lepas tu kalau dia bangun tahajud, dia tengah malam dia bangun, dia boleh tak solat tahajud? Boleh. Ada orang dia ingatkan kalau dah sembahyang witir lepas isyak sebelum tidur, so dia ingat waktu malam tu dah tak boleh nak tahajud dah. Sebenarnya boleh.
tak ada masalah. Kalau dia buat witir sebelum tidur kan, maka dia tidurlah. Lepas tidur nanti dia bangun tengah malam, dia boleh bangun dan dia buat solat tahajud, ya. Okey. Bahkan kata para ulama, yang paling solat tahajud ni kan sebenarnya dia apa-apa solat pun tengah malam kan dikira solat tahajud. Asalkan kita tidur, lepas tu kita bangun tengah malam, apa saja solat kita solat tengah malam, automatik dia akan jadi solat tahajud, walaupun kita tak niat dia solat tahajud. Makna kata orang dia bangun tengah malam, dia semayang hajat tengah malam, itu jadi automatik jadi solat tahajud. Dia semayang sunat taubat contohnya, automatik itu jadi solat tahajud. Dia semayang sunat tasbih contohnya, automatik itu jadi solat tahajud. Apa saja solat, kalau dia semayang witir tengah malam, witir itu pun jadi solat tahajud. Jadi solat tahajud tu sebenarnya apa-apa saja solat yang kita solat pada tengah malam, dia automatik menjadi solat tahajud. Sebab itu ada perbahasan oleh para ulama tentang tahajud Nabi SAW, ya. Sebab ada hadis yang mengatakan Nabi SAW setiap malam tahajud sebanyak 11 rakaat, ya. Setiap malam Nabi tahajud sebanyak 11 rakaat. Jadi ulama mengatakan sebenarnya yang Nabi solat tengah malam itu adalah solat witir. Kan solat witir kan kita boleh buat paling banyak 11 rakaat. Jadi sebenarnya Nabi semayang tengah malam itu sebenarnya ulama mengatakan itu solat witir, 11 rakaat. Cuma bila dilakukan pada tengah malam, automatik dia akan jadi solat tahajud. Nampak tak? Jadi solat tahajud. Jadi ulama mengatakan bila kita sebelum tidur lepas isyak, kalau kita dah semayang ba'diyah, lepas tu nak buat solat witir 3 rakaat, kita dah solat 3 rakaat, kita bangun tengah malam, kita nak solat tahajud, yang paling afdal ulama kata adalah kita lengkapkan witir kita. Maksud dia apa? Kita bangun tengah malam kan, pukul 4 pagi ke, pukul 5 pagi ke, kita semayang lagi 2 rakaat. Tadi sebelum tidur kita dah semayang 3. Sebelum tu kita dah semayang 3. Kita bangun tengah malam tu, kita tambah lagi 2. Jadi bila kita tambah lagi 2, jadi berapa? Jadi 5. Lepas tu nak semayang lagi, tambah lagi 2. Tambah lagi 2 jadi 7. Nak semayang lagi, tambah lagi 2. Tambah lagi 2 jadi 9. Nak semayang lagi, tambah lagi 2. Jadi 11. Nampak? Jadi itu ulama mengatakan yang paling afdalnya tengah malam itu waktu kita bangun tahajud, yang paling afdalnya adalah kita melengkapkan witir kita sampai menjadi 11. Maksudnya kita tambah lagi 2. Ini untuk orang yang sebelum tidur dia dah solat witir 3 rakaat. Tapi kalaulah orang yang sebelum tidur dia tak solat witir, dia tidur je, memang dia niat nanti saya nak tengah malam saya nak bangun, memang dia tak solat witir lepas isyak, dia tidur kan. Jadi dia bangun tengah malam nanti nak buat tahajud, dia yang afdalnya dia buat witir. Maksud dia apa? Dia solat 2 rakaat niat witir. Dia solat 2 rakaat niat witir. Kemudian tambah 2 lagi jadi 4. Tambah 2 lagi jadi 6. Tambah 2 lagi kan jadi 8. Tambah 2 lagi jadi 10. Penutupnya 1 rakaat jadi 11 witir. Nampak tak? 1 kan? Jadi 1. Jadi itu dia witir. Jadi solat subuh, solat fardu pun ada yang genap, ada yang ganjil. Semayang sunat pun ada yang genap, ada yang ganjil. Jadi sebab itu ada ulama yang tafsirkan wasyaf'i wal watri, demi yang genap dan demi yang ganjil, maksudnya adalah solat. Masya-Allah, itu pendapat sebahagian ahli tafsir lah, mengatakan itu maksudnya adalah solat. Okey. Ada yang mengatakan ahli tafsir seperti Al-Husain bin Al-Fadl mengatakan wasyaf'i, demi yang genap itu adalah syurga, wal watri, dan demi yang ganjil itu adalah neraka. Ada sebahagian ahli tafsir kata gitu. Sebab apa? Sebab dia kata syurga itu ada 8 tingkat. Genap lah boleh bagi 2 kan. Genap kan benda yang boleh dibagi 2 kan. Jadi syurga itu 8 tingkat. Jadi wasyaf'i itu demi yang genap itu adalah syurga. Wal watri, dan demi yang witir yang ganjil itu adalah neraka. Sebab neraka itu 7 tingkat. Syurga 8 tingkat, tapi neraka 7 tingkat. Jadi ada ahli tafsir yang mengatakan wasyaf'i wal watri, demi yang genap dan demi yang ganjil. Yang genap itu adalah syurga, yang ganjil itu adalah
neraka. Ada ahli tafsir yang mengatakan demi yang genap dan demi yang ganjil, yang genap itu adalah hari siang dan malam. Sekarang ni kan siang malam ada pasangan dia, siang malam. Dan yang ganjil wal watri, demi yang ganjil itu adalah hari yang terakhir dalam dunia ini, sebab dia siang saja, tak ada malam, sebab kiamat berlaku. Hari biasa ada siang malam. Dia sebenarnya malam dulu atau baru siang. Subhanallah, malam siang kan. Sebab tu dalam Quran disebut lailan wa nahara, malam dan siang. Kalau kita ikut sistem barat ni, dia pertukaran hari tengah malam kan. Maksud dia sekarang ni hari Selasa, nanti kan tengah malam kan, tepat pukul 12 tu, jadi kita masuk hari Rabu. Itu ikut sistem barat ni. Kalau ikut Islam tidak. Ikut Islam sekarang ni dah Rabu dah. Azan maghrib tadi maksudnya kita dah masuk Rabu kalau ikutkan Islam. Sebab apa? Dalam Islam pertukaran hari itu adalah ketika maghrib terbenam matahari, masuk hari baru. Maksud dia kalau ikut sistem Islam sekarang ni kita Rabu. Sebab tu kita kata malam Rabu, kita panggil malam Jumaat kan, sebab besok Jumaat sebarang maghrib kan. Jadi kita dalam Islam malam dulu, malam habis baru siang. Dan sebenarnya memang begitu. Dalam Quran Allah sebut lailan wa nahara, malam dan siang. Memang sebenarnya malam dulu baru siang. Sebab apa? Memang kalau dari segi perubatan dia ada dua sebab. Daripada ada dua sudut. Daripada sudut perubatan pun ada, daripada sudut kerohanian pun ada. Kalau daripada sudut kerohanian, maksud dia malam kita menentukan siang. Kalau malam tu kita tahajud, malam tu kita ibadah, malam tu hubungan kita cantik dengan Allah Ta'ala, esok hubungan urusan kita semuanya dimudahkan oleh Allah. Tapi malam tu kalau kita lalai, tak ada solat tahajud, tak ada doa apa semua, jadi ada masalah macam-macam, itu ini urusan susah. Tapi kalaulah malam tu, pada waktu malam dia punya hubungan dengan Allah cantik, solat tahajud sebagainya, zikirnya, hizib Al-Quran, benda lah ibadah dia, maka siang besok urusan dia semua mudah berjalan dengan lancar. Itu daripada sudut kerohanian. Dari sudut kesihatan, perubatan, memang kalau waktu malam tidur cukup, besok akan segar kan, besok akan segar. Tapi kalau malam tak cukup tidur, besok tu tengoklah hari dia porak-peranda. Sebab tak cukup tidur, dengan adalah bangun lambat dengan subuh pun tak ke mana, lepas tu pergi kerja lambat, jadi bad mood kan, tengah jalan jam pula, jadi marah-marah sana sini sampai office, marah-marah bergaduh dengan kawan sebab bad mood sepanjang hari, tak cukup tidur. Jadi sebab apa? Sebab memang malam menentukan siang. Nampak? Malam kita menentukan siang sebenarnya. Subhanallah. Jadi walhasilnya ada ahli tafsir mengatakan demi yang genap dan demi yang ganjil ini, yang genap ini adalah siang dan malam, hari seperti biasa yang kita lalu ni, dan yang ganjil wal watri itu adalah hari yang terakhir dalam dunia ni, hari yang tak ada malam, siang sahaja. Sebab apa? Sebab berlakunya kiamat. Masya-Allah, itu dia pendapat para ulama. Okey. Dan ada juga yang mengatakan wasyaf'i wal watri ini demi yang ganjil dan demi yang genap. Yang ganjil itu yang genap itu adalah sifat makhluk. Sifat makhluk. Sebab apa? Sifat makhluk ini dia ada berpasang-pasangan. Sifat makhluk ni ada mulia, lawannya hina. Sebab ada manusia yang hina kan, ada manusia yang mulia. Ada yang kuat dan ada yang lemah. Ada yang berilmu dan ada yang jahil. Ada yang boleh melihat, ada yang tak boleh melihat. Ada yang boleh bercakap, ada yang tak boleh bercakap. Jadi sifat manusia tu berpasang-pasangan, berbagai-bagai. Tapi wal watri, demi yang ganjil itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, kerana sifat Allah Taala itu pun tunggal. Sifat Allah kuat, qudrah sahaja. Tak ada lemah, tak ada dalam sifat Allah. Kita manusia ni ada sihat, ada kuat, ada lemah. Kan ketika baby, ketika kecil kita lemah, tak ada tenaga. Bila dah besar sikit, dah remaja kan, jadi kuat tenaga. Dan nanti bila kita dah berusia, jadi lemah balik. Nampak, sekejap lemah, sekejap kuat. Ada sihat, ada sakit. Kita sekejap sihat, sekejap sakit. Sakit sekejap kan, lepas tu sihat balik, sihat sekejap, nanti sakit balik. Jadi begitu. Tapi dalam sifat Allah tak ada. Sifat Allah yang ada cuma kuat, lemah tak ada.
Sifat Allah cuma ada ilmu sahaja, jahil tak ada. Sifat Allah cuma melihat saja, buta tu tak ada. Jadi sifat Allah tu hidup sahaja, mati tak ada. Dari sifat Allah Ta'ala itu dia tunggal. Subhanallah. Itu pendapat-pendapat ahli tafsir lah berkenaan dengan wasyafa'i wal watri. Masya Allah, itu dia. Ayat dia pendek tapi tafsir dia panjang kan. Subhanallah. Sebab tu luas. Al-Quran ni sangat luas. Sebab tu orang kata ilmu Al-Quran ni ibarat laut. Laut kalau kita belajar banyak mana pun tak habis. Kan, subhanallah. Al-Quran tu sangat luas. Kan, jadi kalau kita tak dapat belajar kesemuanya, paling kurang kita belajarlah sebahagian daripada Al-Quran tu. Sebab dalam Al-Quran tu banyak mesej yang Tuhan nak sampaikan kepada kita. Masya Allah. Kita ni kalau tengok handphone ada mesej, ada 5 unread message kan, 5 message tak dibaca. Cepat-cepat kita nak tengok siapa dia bagi message tu, apa dia nak bagi tahu, kot ada benda penting ke apa ke. Dan kita tak sabar nak tengok apa message tu. Kalau tengok email ke, WhatsApp ke, benda lah ada message ke, kita tak sabar. Jadi Al-Quran message daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Adakah kita dah baca message yang Allah bagi kepada kita tu ataupun belum? Subhanallah. Berapa tahun dah kita hidup? Berapa tahun dah kita hidup? Dah kita baca ke belum message yang Allah bagi kepada kita tu? Orang balik ke akhirat, dia kata, ya Allah, saya tak tahu, ya Allah. Saya tak tahu benda-benda ni, ya Allah. Saya tak tahu syurga neraka ni. Allah kata, kan saya dah bagi tahu dalam Quran. Saya dah bagi tahu dah ada syurga neraka apa semua. Kenapa awak tak baca? Kan? Apa kita nak jawab? Subhanallah. Jadi kita kena lapangkan masa kita belajar ilmu Al-Quran ini. Ilmu Quran banyaklah, luaslah. Ada daripada sudut bacaannya, lafziahnya, ada dari satu sudut ilmu Quran ni. Inilah tafsir dengan untuk kita tadabbur isi kandungan Al-Quran itu. Baik. Jadi itu dah ayat yang ketiga, wasyaf'i wal watri. Dan seterusnya ayat yang keempat, wal laili idza yasr. Dan demi malam apabila ia berlalu pergi. Demi malam apabila ia berlalu pergi. Jadi ada pendapat yang mengatakan malam itu malam Muzdalifah. Ya, Masya Allah, malam Muzdalifah. Maksudnya Allah bersumpah dengan malam Muzdalifah, menunjukkan kemuliaan malam Muzdalifah tersebut. Masya Allah. Itu dia. Wal laili idza yasri. Dan demi malam apabila ia berlalu pergi. Tak banyak pendapat ahli tafsir ni. Sebab apa? Sebab ulama ni pun ilhamnya datang daripada Allah. Ada yang Allah bukakan ilham, boleh faham ayat-ayat ni. Ada yang tak dibukakan ilham oleh Allah. Subhanallah, hanya Allah yang maha mengetahui. Sebab tinggi sangat Al-Quran ini. Wal laili idza yasri. Dan demi malam apabila ia berlalu pergi. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Adakah di dalam sumpah tersebut sudah memadai untuk orang yang berakal? Masya Allah. Adakah sumpahan yang tersebut tadi, yang Allah sebut tadi, wal fajri, wal layalin ashr, wasyaf'i wal watr, wal laili idza yas, apakah di dalam perkara yang aku sebutkan dalam sumpah tadi tu dah cukup untuk orang yang berakal? Masya Allah. Jadi subhanallah, macam mana nak cakap? Orang kata apa? Speechless kan, orang kata tak tahu nak cakap macam mana. Sebab Allah kata segala perkara yang saya sebut dalam sumpah tadi tu, yang aku sebut tadi, sebenarnya itu pun dah cukup dah kalau orang yang berakal. Jadi kalau orang yang ahli hikmah, bijaksana, sebab tu kan orang hari ni seni kan, seni. Dia tengok lukisan, kita tengok lukisan tu nampak macam conteng-conteng je. Kita nampak lukisan tu macam conteng-conteng, comot je. Tapi kalau orang seni, dia tengok Allah Akbar, dia boleh terasa. Dia kata ini lukisan ni boleh jual RM10,000, dia kata. Lukisan ni boleh jual RM50,000. Kita tengok macam conteng-conteng je. Kita tengok macam conteng-conteng je, macam dawat tumpah je. Tapi kalau orang yang seni, dia tengok, dia kata, ui, ni boleh jual RM50,000 laku, dia kata. Masya Allah. Begitulah juga dengan ni. Jiwa tu, dia bukan seni. Dia seni memahami Al-Quran itu untuk para arifin, ahli ma'rifah. Kita level kita ni, kita dengar tadi ingat demi subuh, demi yang genap, yang ganjil, demi malam apabila dia berlalu, kita rasa apa, kita tak berapa nak faham lah. Kita macam orang level bawah lah, tengok lukisan tu macam conteng-conteng je. Tapi kalau para ahli ma'rifah, orang yang ada ma'rifatullah, dia kenal Allah,
Dia dengar ni dah cukup. Allah, dah cukup. Masya Allah, itu dia. Jauh sangat kita ini, kita jauh sangat dengan daripada orang ni. Sebab tu ahli ma'rifah ni dia dengar tu dah cukup dah. Allah kata apa? Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Adakah dah cukup sumpahan yang tersebut untuk orang yang berakal? Orang yang berakal di sini dimaksudkan adalah orang yang dia kenal kepada Allah, ma'rifatullah. Dia kena ingat dalam Quran kalau sebut orang jahil, maksudnya bukan orang yang jahil tak belajar, tak ada ilmu, bukan. Ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah kata orang beriman ni, contohlah tu contoh kan, orang beriman apabila disapa, diganggu oleh orang-orang yang jahil, maka mereka takkan balas perbuatan jahil seperti itu juga. Dalam Al-Quran bila sebut jahil, maksudnya bukan orang yang tak belajar, tak pergi sekolah, tak reti baca, bukan. Dalam Quran kalau sebut jahil, maksudnya orang yang tak kenal Allah, itu dikira jahil. Walaupun dia belajar di universiti yang paling pandai dalam dunia ni, walaupun dia dapat sijil PhD yang paling tinggi dalam dunia ni, tapi kalau dia tak kenal kepada Allah, dalam Al-Quran mengatakan dia jahil. Dan dalam Al-Quran apabila mengatakan aqil, orang yang berakal, maksudnya orang yang kenal kepada pencipta dia, orang yang kenal kepada Allah, itu dinamakan orang yang berakal. Jadi kalau dalam Quran bila kata orang yang berakal, orang yang cerdik, banyaklah dalam Quran mengatakan, ada mengatakan apa, ulil albab, dengan ulil absar, yaqilun, alladzina yaqilun kan, ataupun kat sini dia kata lidhi hijr, orang yang berakal. Bila Al-Quran sebut orang yang cerdik, bukan maksudnya orang yang dia boleh hafal fakta-fakta ni apa semua ke, dia ada sijil 10 sijil PhD ke, bukan. Dalam Quran bila sebut orang cerdik, maksud dia orang yang kenal kepada pencipta dia. Itu kaedah Quran. Orang yang kenal kepada pencipta dia, itu dikira orang yang berakal, tak kisah dia macam mana sekalipun. Dan orang yang tak kenal kepada pencipta dia, itu dalam Quran disebut sebagai orang yang jahil. Sebab apa? Sebab walaupun dia tahu semua segala-gala benda, tapi dia tak kenal kepada pencipta yang menciptakan dia, maka dia dianggap yang jahil. Masya Allah, itu dia. Waktu Al-Quran kata hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Adakah itu dah cukup untuk orang yang berakal? Hijr, panjanglah perbahasan ni, dia ada perbahasan daripada sudut lughah ni, tapi kita nak syarah pun susah kan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu lihat apa yang Tuhan kamu dah buat kepada kaum Ad? Masya Allah. Tidakkah kamu lihat apakah yang Allah telah buat kepada kaum Ad? Iram dzatil imad. Iram yang dzatil imad ni, kalau asal maksud dia lah yang mempunyai tiang, yang memiliki tiang. Jadi kaum Ad ini dengan Iram ni apa dia? Ada banyak ahli tafsir lah. Ada yang mengatakan Iram ini nama datuk kepada kaum Ad. Jadi Ad itu sebenarnya, kan kita biasa dengar kaum Ad dan Samud kan. Jadi Ad itu sebenarnya nama orang. Nama orang. Dan Iram itu datuk kepada Ad itu. Jadi Allah nak mula ceritakan bagaimana kisah-kisah dalam ayat-ayat yang seterusnya. Allah akan ceritakan bagaimana umat-umat yang terdahulu canggih teknologi mereka, tapi mereka lupa Allah. Allah binasakan mereka sekelip mata saja. Akan disebutkan dalam ayat-ayat yang seterusnya. Allah mengingatkan kita supaya jangan sombong dengan teknologi yang kita ada, kemajuan yang kita ada. Sebab Allah kata umat-umat dulu pun canggih lagi teknologinya, Allah hapuskan sekelip mata saja. Masya Allah ya. Itu nanti kita sambung dalam kelas yang akan datang insya-Allah. Sekadar itu saja, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Hadza billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta